untuk pengambilan ujian darah, ada beberapa benda yang kita perlu tahu. Yang pertamanya, bila kita nak pergi ambil ujian darah ni, ada beberapa ujian yang memerlukan kita untuk berpuasa. Puasa perubatan ni 8 hingga 10 jam kita kena puasa. Kita tak makan dan tak minum. Jadi selalunya kita akan nasihatkan daripada tengah malam, jangan makan dengan minum, datang ambil darah, lepas ambil darah baru boleh makan dengan minum. Dua ujian yang utama yang mana kita kena puasa ni ialah, satunya ujian untuk kolesterol dan satu lagi ialah ujian untuk di fasting blood sugar, untuk kencing manis. Untuk ujian-ujian yang lain, kebanyakannya tak perlu kita berpuasa. Jadi bergantung pada ujian apa yang kita nak ambil. Jadi kalau tuan-tuan nak ambil ujian untuk kencing manis dengan ujian untuk kolesterol, kalau tak puasa, janganlah bazirkan duit untuk ambil darah. Sebab data yang kita dapat tu, kita tak boleh nak baca, kita tak boleh nak tafsirkan dengan betul. Nombor dua, kita kena tahu sekarang ni ada banyak sangat promosi yang dibuat. Saya dapat tahu baru ni yang diorang buat ujian untuk total kolesterol sahaja melalui prik dekat ujung jari sahaja. Jumlah kolesterol sahaja adalah satu ujian yang tak ada makna juga. Jangan terpedaya dengan promosi-promosi kat luar sana yang kata kita kena buat ujian di elok, kita kena tahu total kolesterol kita, jumlah kolesterol kita berapa. Tak ada makna kita buat ujian kolesterol kalau kita tak tahu yang detail-detail dia. Dia ada kolesterol baik, kolesterol jahat, permakanan dan ratio. Itu kita kena tahu. Kena buat ujian kolesterol secara sepenuhnya. Jadi kalau ambil ujian dekat ujung jari untuk total kolesterol, itu tak ada makna. Jangan buat macam tu. Okey, itu membazir nama dia. Benda ujian tu tak dapat lagi kita sahkan yang dia bagus, untuk sandarannya bagus. Jadi ini benda yang sangat penting yang kita kena tahu. Kena puasa, darah macam mana yang kita ambil dan apa ujian kolesterol yang macam mana kita ambil. Jangan ambil ujian jumlah kolesterol saja, tapi pecahan-pecahan dia sekali. Dan ramai juga yang pesakit yang buat, bila nak buat ujian kolesterol ni, dia puasa, dia semua, dia sebulan sebelum tu dia jaga betul-betul makanan, dia ambil semua. Jadi itu tak menggambarkan kita punya data yang betul. Kita ambil ujian darah ni untuk kita tahu keadaan kesihatan kita. Jadi kenapa kita nak tipu dengan diri kita? Dan tolong buat ujian darah yang sepenuhnya dengan keadaan berpuasa lah. Saya kata ulang banyak kali. Sebab dia punya result detail dia kena ada kolesterol baik, kolesterol jahat, kolesterol pada makanan. Ini yang lebih penting daripada jumlah kolesterol. Jadi inilah sebenarnya benda-benda yang kita perlu tahu, benda-benda yang kita kena buat sebelum kita pergi ambil ujian darah. Semua ujian darah yang lain untuk fungsi hati, untuk sel darah, untuk fungsi buah pinggang, yang lain semua tu dia tak perlu puasa, tak ada masalah. Tapi kalau untuk kencing manis, dia untuk kita kalau kita puasa, dia punya cara nak taksirkan dia lain. Kalau kita tak puasa, ada cara kita nak taksirkan yang lain. Tapi untuk kolesterol, dia wajib kita kena puasa. Pada saya yang paling kena tafsir dengan betul ialah ujian kolesterol. Ujian kolesterol ini dia punya result dia akan keluar result kolesterol yang sebegini rupa. Okey. Kalau harap tuan-tuan boleh bacalah. Okey, dia di ujian kolesterol tu, okey, dia mesti ada 5 perkara ni. Mesti ada 5 perkara. Kalau ada ada jumlah kolesterol saja macam saya kata tadi, kita tak boleh nak tafsirkan dia punya bacaan dia. Okey. Yang pertama ialah total kolesterol, jumlah kolesterol. Yang kedua ya HDL kolesterol, high density lipoprotein kolesterol. Okey. HDL ni adalah kolesterol baik. Kolesterol baik ni kerja dia ialah, saya cakap secara nak memudahkan orang faham, kolesterol baik ni adalah guna dia adalah untuk mengorek salur darah, untuk clearkan salur darah, untuk cuci salur darah. Okey, itu guna HDL, kolesterol baik. Kan kita ada pula LDL, low density lipoprotein kolesterol. Okey, ini saya istilahkan sebagai kolesterol jahat. Kolesterol jahat. Okey, kerja kolesterol jahat ni ialah untuk kambus salur darah. Dia ada cascade of events yang banyak, panjang, detail semua. Tapi untuk fahamkan, sedang kita nak faham, untuk tuan-tuan faham, yang HDL tu ialah kolesterol baik, dia cuci salur darah. Yang LDL ialah kolesterol jahat untuk kambus salur darah. Okey, dua ni sangat penting kita kena ada maklumat. Okey, kemudian yang ke bawah dia adalah triglyceride. Triglyceride ni adalah untuk mudah kita faham semua benda-benda yang berkaitan dengan kolesterol,
kita akan hadam dalam perut, dia akan jadikan untuk yang berkaitan dengan kolesterol, dia akan pergi jadi triglyceride. Okey. Jadi dia berkaitan dengan permakanan kita. Kalau triglyceride ni tinggi, makna katanya permakanan kita yang menggunakan bahan-bahan kolesterol tinggi. Kalau triglyceride kita rendah, maksud katanya permakanan kita yang sehari-hari kita duk buat tu okey. Kandungan kolesterol dalam permakanan kita okey, rendah. Okey. Dan satu lagi bacaan ialah total over HDL ratio. Ini untuk senang kita nak faham, digunakan sebagai untuk mengata risiko masalah jantung, darah tinggi ke, stroke ke, heart attack ke, yang berkaitan dengan salur darah, berkaitan dengan salur darah ni dalam badan kita, ini risiko dia. Okey, macam mana kita nak interpret data? Nombor satu, kita tengok jumlah kolesterol dia berapa. Okey, normal value dia mesti rendah pada 5.4. Okey, dia punya jumlah normal dia ialah 5.4. Okey. Jadi kalau lebih kepada 5.2, 5.4, itu makna katanya tahap kolesterol tu tinggi. Tahap kolesterol tu tinggi. Okey. Jadi dia boleh jadi berapa? Boleh 5.2, boleh 5, dalam kes tadi 6.4. Okey. Ini tahap tinggi. Okey. Di berapa tahap yang kita rasa signifikan, yang kita rasa kita perlukan pemerhatian yang lebih. Macam saya kata tadi, tahap jumlah kolesterol saja tak bawa banyak makna. Tapi kalau lebih daripada 6, kita kena lebih berhati-hati. Kita kena interpret data tu dengan lebih hati-hati. Kalau kurang pada 6, dia taklah teruk sangat. Dia lebih pada 6, kita kena berhati-hati. Kemudian bacaan yang kedua ialah dia punya kolesterol baik. Kolesterol baik dia kena dia kena lebih daripada 1.04. Dia lagi tinggi lagi bagus, lagi tinggi lagi bagus. Kalau rendah, maksud katanya kita punya kolesterol bacaan bawah kita ni dia untuk cuci salur darah tak berapa cantik. Jadi kita nak HDL kita tinggi. Okey. Kemudian yang ketiga pula kolesterol jahat. Kolesterol jahat kita dia nak kena kurang pada 2.6. Nak kena kurang pada 2.6. Okey. Kalau tinggi maksudnya dia dah kamus lebih. Kalau dia rendah dia tak kamus sangat. Okey. Jadi apa yang tuan-tuan kena tengok sebenarnya bukan tengok dia punya number sahaja. Okey. Sebab dia punya apa yang pada saya cara nak tafsir yang lebih elok ialah kita baca dia punya ni dalam peratusan. Okey. Dia berapa peratus kenaikan HDL, berapa peratus kenaikan LDL. Okey. Daripada peratus tu baru kita tengok. Macam tadi yang dalam ni dia punya kolesterol HDL dia 1.44. Okey. Dia kalau 1.44 kita punya kita bahagi 1.44 kita bahagi dengan 1.04. Dia kenaikan dia adalah 13%. Okey, dia kena 13%. Dia kenaikan dia adalah 13%. Okey, kena kita tengok yang bawah pula. Yang LDL. Yang LDL tu dia 4.8. 4.8. Okey, kita nak dia kena kurang pada 2.6. Jadi berapa banyak peratus dia punya kenaikan? Kita bahagi 4.8 bagi 2.6, kita akan dapat 1.84. Makna katanya kenaikannya 84%. Okey. Jadi dalam erti kata yang ni kadar salur darah kita, cara layman, cara yang senang kita nak faham ialah kadar di kabusnya salur darah kita tu ialah sebanyak 84% ekstra. Walhal salur darah kita dikorek hanyalah 13%. Jadi satu di julat yang agak besar, lebih kurang 69%, 70% perbezaan dia. Jadi ini satu masalah yang besar. Okey, ini yang lebih penting daripada jumlah kolesterol. Ini lebih penting pada jumlah kolesterol. Jadi jumlah kolesterol dia tinggi, lebih pada 6.3. Okey. Okey. Tapi dia punya severity, dia punya teruk dia tak teruk dia tu, dia lebih teruk sebab yang di kampus tu jauh lebih banyak daripada yang dikorek. Ini tak stabil. Keadaan ini tak stabil. Okey. Jadi dan kita tengok yang skip yang triglyceride tu, kita tengok yang bawah dia punya ratio dia. Ratio dia kalau kita 6.3, okey. 6.3 jumlah dia kan. Okey. Kita kena buatkan sendiri sebenarnya. 6.3 kita bahagi dengan 1.44. Dia dah bagi kat bawah tu. 4.3. 4.3. Okey, dia kurang pada 5, setengah makmal ambil 4.5. Kurang pada 4.5, kurang pada 5, dia tak adalah apa-apa risiko yang tinggi untuk masalah
masalah-masalah jantung, masalah stroke ke, risiko untuk dapat masalah darah tinggi ke, risiko untuk dapat heart attack ke dan sebagainya. Jadi yang data, yang ini yang cara kita nak interpret data. Okey, bukan apa, kalau macam ni keadaan dia, okey, dalam contoh resultnya ni, kolesterol tinggi, kolesterol jahat sangat tinggi berbanding kolesterol baik. Dan tapi risiko jantung tak teruk sangat. Dalam dia punya guideline untuk kita mulakan ubat-ubat kolesterol, dia perlukan 3 yang tinggi. Maksud katanya jumlah kolesterol tinggi lebih pada 6, LDL tinggi dan juga risiko total HDL over total over HDL ratio tu dia tinggi juga. Okey. Itu yang kita memang kena makan ubat. Okey, dalam keadaan macam ni, apa yang kita perlu tahu, oh dia tak tinggi sangat risikonya, tapi adakah perlu saya makan ubat? Adakah perlu saya makan ubat? Itu yang kita nak tahu. Jadi dah sihat kalau macam ni saya akan kata risiko dia tak tinggi tapi dah teruk, nampak teruk, dah nampak ke arah teruk. Jadi eloklah makan ubat untuk turunkan nilai LDL tu. Kita turunkan LDL. Jadi ini contoh kita nak tafsir data. Ada kalanya kita punya total kolesterol kita tinggi 6.4 tapi HDL yang tinggi. Ada yang saya pernah jemput sampai 2. Dan HDL dia tinggi dan LDL kolesterol jahat dia rendah, 3 lebih. Jadi dia punya yang korek tu sangat jauh lebih tinggi daripada yang kambus. Yang baik jauh lebih tinggi daripada yang kambus. Walaupun jumlah kolesterol dia sangat tinggi, tapi sebab kolesterol baik yang tinggi, kes macam tu tak perlu langsung makan ubat. Tak perlu makan ubat. Jadi ini cara kita nak tahu. Kita kena tahu jumlah jenis kolesterol baik dan jenis kolesterol jahat supaya kita dapat tafsirkan dia punya data tu dengan betul. Jangan kita main kolesterol tinggi dah kena makan ubat tak. Kita kena tahu yang pada satu. Kita nak balancekan. Ada juga kes yang mana jumlah kolesterolnya rendah 4.8. Tapi kolesterol baiknya rendah dan kolesterol jahatnya tinggi. Ada. Jadi kita kena tengok yang mana satu. Itu saya kata tadi, jumlah kolesterol ni itu bukannya segala-gala maklumat yang kita nak. Kita nak lebih tahu jumlah kolesterol baik dan kolesterol jahat. Dan berapa persen dia memainkan peranan dalam kita punya ni. Yang kambus tu lebih tinggi ataupun yang korek tu lebih tinggi. Ini yang saya nak tuan-tuan faham benda ni. Jangan tengok jumlah kolesterol semata-mata. Jangan tengok jumlah kolesterol semata-mata, tapi tengok result yang lain sekali. Okey. Yang triglyceride tu hanya untuk kita tahu dia dari segi faktor permakanan kita. Kolesterol ni ada beberapa punca kenapa dia berlaku jadi kolesterol ni. Okey. Tapi yang selalu puncanya ialah daripada permakanan. Tapi tak semestinya. Jadi kita ada beberapa punca-punca lain yang menyebabkan kolesterol ini datang tinggi pada kita. Dan kalau satu je ialah kita dapat maklumat pada jumlah kolesterol ni ialah triglyceride. Kalau triglyceride kita tinggi, makna katanya di habit permakanan kita ni tak elok. Apa yang kita nak makan selama ni, kalau jumlah dia punya bacaan triglyceride tu lebih pada 1.7, makna katanya ialah apa yang kita nak makan hari-hari selama ni ialah tak elok. Kandungan kolesterol dalam permakanan kita secara kasarnya tak elok. Kita kena buat sesuatu dengan permakanan kita. Ada ramai sebenarnya, terutamanya cikgu-cikgu yang makan kat luar, tak sempat masak semua, sampai value dia punya triglyceride 3 lebih. Ada. Jadi dia kena betulkan permakanan dia, tak sesuai makan kat luar, makanan-makanan yang dia makan semua tu. Ada seorang tadi, dia kata, segala yang ada santan tu doktor, semua saya suka. Yang kuning, yang putih, ada santan, memang kegemaran saya. Jadi bacaan kolesterol dia sangat tinggi. Kolesterol daripada triglyceride dia sangat tinggi. Jadi dia memberitahu pada kita triglyceride ni adalah habit permakanan kita ni betul tak betul. Jadi saya harap tuan-tuan, puan-puan bolehlah kot faham sikit-sikit, boleh ulang balik apa yang saya cerita di kat video ni. Tengok